bersama saya Ika, tim principal bagi pasukan Tobaki Ping Racing. Jadi kali ini tahun ni adalah tahun kedua Ping Racing berada dalam kejohanan Malaysian Cup Prix. So untuk tahun ni kita punya competition name Tobaki Ping Racing. Thank you kepada Tobaki sebab bagi kepercayaan dekat Ping Racing untuk tahun 2022. Tahun 2021 merupakan tahun pertama Ping Racing berada dalam Cup Prix. Jadi semestinya banyak sangat pengajaran yang Ika sendiri sebagai pemilik pasukan hadapi, which is first ya, macam cakap tadi lah PKP kan. PKP bukan nak cakap kita sahaja yang terkesan, tapi semua tim turut terkesan. Apatah lagi bila saya adalah perempuan, lepas tu paling muda, tak pernah ada experience, tiba-tiba nak buka Ping Racing masa musim-musim PKP pula, kan. So satu first benda yang kita alami masalah, ya ini kalau cakap pun memang masalah ni takkan habis lah, iaitu masalah kewangan lah. Sebab semua orang tahu yang buka tim racing ni memang tempat untuk bakar duit. So bakar je lah duit kan. Selagi ada duit tu bakar je. Lepas tu yang kedua is pengalaman personal saya sendirilah. Apabila saya sendiri memang tak pernah ada pengalaman berurusan dengan orang macam-macam, macam mana daripada tim punya management, tactical strategi, pengurusan rider, lepas tu ahli kru semua. Benda ni dia time by time, dia mengambil masa, which is kita dapat pelajari setiap orang kita ada improvement. Itu yang paling penting lah. Pembaharuan, kalau kita nak kata pasal pembaharuan, kita dapat tengok penambahan daripada 4 biji motor. Lepas tu tengah-tengah musim kita terpaksa kurangkan sebiji motor. Dan hujung musim tahun lepas 2021 tiba-tiba 5 biji motor. Dan tahun ini ya inilah yang final lah kot. Tak tahulah kalau tiba-tiba tengah-tengah kita tambah lagi. Dia sebenarnya minat lah. Minat yang sangat-sangat mendalam. Lepas tu kita kena fikir juga, macam Ika dah start team dan Ika ada ramai orang bawah Ika, especially rider yang kita dah bagi diorang ni harapan untuk berada dalam seat yang untuk ada dalam team, which is diorang dah bergantung dengan kita. Jadi untuk Ika stop separuh jalan tu memang rasanya Ika kena fikir bukan untuk Ika saja. Ika kena fikir semua orang. Jadi motivasi dia bagi Ika, kita sebenarnya kena fikir mindset yang betul lah. Kita kena ada mindset yang betul, which is kalau kita cepat give up, semua benda jadi tak boleh. Dan yang paling penting kita kena pilih siapakah orang yang berada di sekeliling kita. Orang yang betul. Kalau kita berada dengan kelompok orang yang selalu fikir negatif, kita akan terikut-ikut juga. Dan kena selalu percayalah, which is yang tak ada benda yang kita tak boleh buat kalau kita tak nak buat. Itu dia key utama. Bagi pendapat personal Ika, kejohanan Cup Prix ni dia sangat-sangat penting. Sebab kan kalau kita tengok dekat sini lah mana mulanya rider-rider yang pergi World Champion semua pergi. Kalau anda kata Cup Prix tak ada satu hari nanti, kita tak tahu kat mana lagi rider-rider ni nak pergi berlumba. Sebab orang boleh lumba atas jalan raya, tapi macam mana safety dan juga kemudahan yang Cup Prix dah sediakan tak ada dekat tempat lain. Mungkin ada orang lain juga yang boleh buat kejohanan, boleh buat event, tapi belum ada yang se-perfect macam mana Cup Prix ada. Perancangan untuk tim sendiri, kita memang ada target untuk pergi bukan sahaja dekat Cup Prix lah, MSBK, Asia. So MSBK kita masih lagi dalam penyusunan untuk tahun 2022 ni, dan Asia kita mungkin prepare untuk tahun depan lah. Selain daripada tu, benda yang paling penting dan paling besar sekali yang Ika tengah prepare is nak buat akademi. So which is akademi ni untuk cari lagi ramai rider-rider muda wanita. So insyaAllah semoga dipermudahkan. Harap ada support daripada korang semua. Untuk musim ni, kalau daripada musim lepas kita target nak complete race, nak berada dalam kelompok, tapi tiba-tiba terpodium 3 kali pula, fighting berada pada kedudukan orang kata hadapan. So itu sebenarnya dah melebihi target tahun lepas. Sebenarnya tahun lepas tu nak letak kat tahun ni. Dah tahun ni kena target lain kan. So untuk tahun ni kita menyasarkan untuk rider CP125 kita berada pada untuk tahun ni
rider CP125 kita untuk championship lah, untuk collect championship. Means team pun kalau boleh bawa sekali team lah. So antara Saiful dengan rider, dua-dua rider ni memang dua-dua rider yang hebat. Jadi kita buat motor diorang sama rata, so bagilah diorang. Mana-mana lah korang. Untuk Wira pula, kita dapat tengok yang tahun ni ketiga-tiga rider Wira kita boleh fight. Daripada tahun lepas, kita masih lagi untuk cari setup motor dan kita dapat tengok ada improvement dalam kategori Wira ni. Sebagai seorang perempuan, which is perempuan, lepas tu muda, untuk dapatkan respect daripada orang lagi tua ataupun orang sekeliling, dia tak tipulah. Benda ni dia bukan satu yang mudah. Tapi dengan menjadi diri sendiri dan yang paling penting sekali kena hormat orang lain. Kita tak boleh fikir dan rasa kita sahaja orang yang kita paling hebat. Kita perempuan, kita woman always right. Tak boleh pakai benda tu. Kita kena buat sesuatu keputusan tu dalam keadaan yang bijak dan juga tenang. Jangan bagi situasi kontrol keadaan. Itu saja. Sesi warm-up menyaksikan Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali yang melakukan catatan terpantas Dirita 51.748 saat dengan Adib Arsyad Ahmad Hizam tempat yang kedua 51.947. Tapi arah tsunami di petak ia tempat yang ketiga terpantas 52.024 saat. Jadi Adib Putra Soekarno dia melakukan masa yang ketujuh terpantas sewaktu warm-up. Hadir pada menyaksikan perlombaan kali ini. Okey, mereka telah pun bersedia untuk mulakan perlombaan, berada di kedudukan di grid untuk mulakan. Akan dilepaskan tumpuan pada Adib Putra Soekarno, Adib Arsyad, Ahmad Ikram Danish. Petak 1, 2 dan 3, 6, 4 dan 1 dan dimulakan, dilepaskan sekarang ini. Permulaan yang baik kita nombor 6 yang terlebih dahulu masuk ke depan Adib Putra Soekarno. Bermula dengan baik untuk pada lampai di selekor pertama di tempat yang pertama untuk keluar selaku pendahulu perlombaan. Kita boleh lihat di Putra Soekarno dia berjaya dapat inside line pada selekor yang kedua tadi, and dia akan mencuba untuk kasih jarak sikit dari kelompok yang belakang dia. Yang pertama Adib Arsyad di tempat yang kedua, cuma perbezaan 0.5 saat semakin menjarakkan diri. Ini adalah Amirul Haziq Johan nombor 2, kelompok di belakang Syahrul Izwan Khairul arah tsunami di tempat yang ketujuh sekarang ini. Nombor 2 dan nombor di belakang kerana ini 1, 2, 3 dan 4 Amirul Haziq dan Azan Hakim. Itu adalah pelumba nombor 1. Satu adalah Ahmad Ikram Danish. Ahmad berada nombor ke-10 mengikutkan timing page. Jadi kemungkinan ada masalah dengan transponder. Perbezaan gap hanya 1 saat saja antara mereka, antara kedua-dua pelumba ini. Semakin cuba untuk merapatkan jurang. Sementara Adib Putra Soekarno semakin jauh di depan, dia semakin tenang. Dia berada 2 saat di hadapan Adib Arsyad Muhammad Hizam di tempat yang kedua. Nama dia pun dalam segi timing Adib Putra memang sangat konsisten dalam timing 51. Dia setiap lap dia dapat 51 rendah. Amirul Haziq dan Ahmad Ikram Danish. Kita di 2 pusingan terakhir sekarang ni, Daniel. So ini adalah
last opportunity untuk American Danish menutupkan ruang dengan Amirul Haziq. Pada dua rider tu ada hanya 0.5 second gap. So tak mustahil, tapi American Danish memang kena buat lap yang memang perfect untuk di last two laps. Oh, Terawal berjaya untuk melepasi Syahrul Izwan, melepasi Adib Hakim Nazri. Ini adalah perbuatan untuk tempat yang ke-5, tempat yang ke-6. Jadi Syazul naik tempat yang ke-5 sekarang. Syahrul Izwan naik tempat yang ke-5 kembali. Cuba untuk merampas tapi dapat pertahankan kedudukan Syahrul Izwan menuju ke selekoh yang ke-9. Kita di pusingan yang terakhir sekarang ini. Ini adalah battle di belakang yang masih lagi sengit di antara dua pelumba, Adib Hakim dan juga Dennis Zadia dan juga Syahrul Izwan. Dan di hadapan Noman Adi Putra Soekarno, nampak dia memang sangat selesa. Lebih 3 saat sekarang sudah di depan. Nampaknya dia hanya perlu tenang saja untuk sampai ke tahap penamat. Betul, lagi 3 selekor saja yang Adi Putra perlu teruskan ke checker flag. Dan apa ni, memang Adi Putra last turn, rider nombor 6 Adi Putra Soekarno, yang dia akan ambil checker flag. Ya, dia sampai terlebih dahulu adalah Adi Putra Soekarno adalah pertama. Adib Arsyad Mat Hisam di tempat yang kedua. Dan tempat yang ketiga, Ikram Dennis jauh ditinggalkan pada perlumbaan ini. Amirul Haziq nampak ni dekat selekor yang terakhir. Pelumba nombor 2, Amirul Haziq yang terjatuh. Jadi kedudukan berubah. Nampak ni Adib Arsyad berjaya nombor 2, tapi Ahmad Ikram Danish akan menaiki atas podium. Oh, sayang sekali. Ini kedudukan Adib Putra Soekarno di tempat yang pertama. Yang kedua adalah Adib Arsyad. Yang ketiga Ahmad Ikram. Ini adalah kedudukan pada permulaan grid 1, 2 dan 3 untuk Yamaha Petronas Super Series akhir. Nombor 1 Muhammad Adi Putra Soekarno, pelumba nombor 6. Nombor 2 pelumba nombor 4 Adib Arsyad Ahmad Hisam. Dan kemenangan tadi buat Amirul Haziq memberikan Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali di tempat yang ketiga. Kemudian jentera nombor 6 menangi perlumbaan. Ini adalah untuk pasukannya, kerana mereka ada pasukan yang mendukung setiap pelumba. Pengedar Honjong Yamaha. Untuk nombor 6 ada juga Adi Putra Soekarno adalah UMTC Racing. Ini dia podium bagi Yamaha Petronas Super Series. Muhammad Adi Putra Soekarno, Muhammad Adib Arsyad Ahmad Hisam, Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali. Sekarang mereka dilepaskan untuk melakukan satu formation lap. Dan ini kedudukan di grid. Fizal Rofa pertama, Irfan Haikal Amidi kedua, 3 Syafiq Rasul, 4 Alif Daniel Azri, 5 Haris Farhan Bahri, 6 Abdullah Qayyum. Barisan ketiga di petak yang ke-7 Muhammad Syafiq Rosli, 8 Muhammad Nur Hakim Muhammad Nur Hafizullah, 9 Muhammad Faris Hafiz, 10 Muhammad Idlan Hakimi Radwan, 11 Muhammad Adib Rosli, 12 Saiful Azhari Muhammad. Dan diikuti dengan Idil Fitri Mahadi 13, 14 Zaki Zamri, 15 Ahmad Aiman Aziz, 16 Ahmad Syukran Aizat, 17 Haris Haziq Zamri, 18 Syafiq Ashraf.
Petak ke-19 awal Muhammad Al-Fikri, 20 Rahimina Berazu, 21 Muhammad Aiman Azman, 22 Muhammad Hafizat Supaat, 23 Muhammad Hazim Muhammad Hamdan dan di petak yang ke-24 Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan. Dilepaskan permulaan yang penting untuk kita saksikan di hadapan. 8-8. Oh, ada pelumba jatuh di belakang. Di bahagian belakang ada pelumba yang terjatuh, tapi di depan sekarang itu adalah pelumba KC Irfan Haikal Hamidi yang memucut laju untuk naik tempat yang pertama. Irfan di belakang yang mengekori rapat. Itu adalah pelumba Alif Daniel Asri, tidak silap saya. Ya, kalau kita lihat permulaan yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Irfan Haikal kerana beliau yang bermula petak kedua terus meluncur laju dan yang paling menariknya adalah Alif Daniel Muhammad Asri yang bermula di petak yang keempat berada di kedudukan kedua dan sekarang ini cuba untuk masuk itu Hafizah Rofah tapi tidak dibenarkan oleh Alif Daniel. Hafizah turun di tempat yang ketiga pada ketika ini dengan Abdullah Koyum di tempat yang keempat. Hawid Farhan yang baru saja melepasi seorang pelumba wanita Soek naik di tempat yang kelima. Ya, itu kedudukan sekarang Adi Farhan yang bermula dari petak yang kelima juga. Irfan Haikal kejahatan terpantas tadi di Lita. 48.021 ini permulaan di awal perlombaan dan pelumba yang terjatuh di belakang. Lihat Tapi di bahagian tengah sebenarnya. itu adalah pelumba pasukan Wawai Park. Ya, seorang pelumba Waipang yang jatuh di tengah. Kita tidak pasti siapa pelumba yang terjatuh. Edi Fitri Mahdi nombor 38 yang terjatuh. Di hadapan 88 masih lagi tempat yang pertama. Oh, cuba untuk masuk. Ini dia Hamid Farhan naik di tempat yang keempat sekarang ini. Cukup cantik Mas Wiz. Tapi kita berikan tumpuan sekarang ini. Alif masuk di selekoh yang ke-9 dan Irfan pula yang masuk di selekoh yang ke-9 ini di bahagian dalam dan cukup rapat. Arif Farhan telah pun sampai kerana perebutan ketiga pelumba ini tadi membolehkan Arif Farhan untuk sampai dan dia telah pun masuk dalam kelompok di hadapan. Ini adalah semua perebutan untuk P1. Alif Daniel, Irfan Haikal, Hafizah Rofah, Arif Farhan, Abdullah Koyum, Faris Hafiz. Kesemuanya mereka ini berebut untuk kedudukan tempat yang pertama sekarang ini. Arif Farhan masuk untuk memintas dan bagaimana dia di tempat yang kelima. Dipintas oleh Koyum rasanya yang berjaya merampas tempat daripada Haris Farhan dengan di belakang adalah Faris Hafiz dengan Haris Farhan mencuba sekali lagi 7 pelumba yang rapat kedudukan dengan Irfan Haikal. Alif masuk dari bahagian dalam. Selekoh juga selalu menjadi penentu dalam untuk menangi perlombaan di Litar ini. Dan kalau kita lihat sekarang ini 3 pelumba ini bertukar-tukar kedudukan dan Faris telah pun sampai sekarang ini. Dan dengan rapat Hafizah Rofah kembali berada di belakang Irfan Haikal sekarang ini. 1, 2, 3, 4, 5 yang rapat kedudukan pelumba. 5 pusingan lagi akan tamat dalam perlombaan. Dan kalau kita lihat sekarang ini Hafizah, adakah beliau ingin melakukan sebarang strategi ataupun menunggu yang dilakukan? Tapi kalau kita lihat sekarang ini, beliau juga dicabar oleh rakan sepasukan yang sentiasa berkedudukan dan kita lihat awan yang mendung di belakang. Dan persaingan yang semakin sengit di antara pelumba-pelumba ini. Hafizah mula mengorak langkah tapi kita lihat bagaimana ada beberapa pusingan saja lagi. Ya, ada 4 lagi itu ditamatkan. 3 sebenarnya dengan Alif Daniel. Jarak sedikit dengan Haris Farhan naik tempat yang ketiga. Tapi bagaimana Hafizah Rofah bijak. Itu adalah Irfan Haikal. Irfan Haikal yang terjatuh di Lita ketika dia cuba masuk di selekoh untuk memintas. Irfan Haikal yang terjatuh. Dan Hafizah Rofah, Alif Daniel, Haris Farhan, Koyum, Taufik Rasul, Faris Hafiz, Firdaus Hamdan di tempat yang ke-7 sekarang dari belakang. Kalau betul pada timing saya ini, Firdaus Hamdan bermula di petak yang ke-24. Mengejar satu demi satu pelumba. Kalau banyak pusingan mungkin beliau juga boleh sampai. Tapi ada 2 lap saja lagi untuk tamatkan. Agak mustahil tapi kita berikan tumpuan Hafizah Rofah. Adakah beliau akan menang sekali lagi di sini? Ya, nampak Hafizah Rofah dia agak tenang. Wah, Haris Farhan sekarang ini naik tempat yang ketiga. Kita berikan tumpuan pada Haris Farhan. Perebutan Haris Farhan dan juga Abdullah Koyum untuk tempat yang ketiga. Sekarang setiap kali sampai selekoh 7 dan 9. Kita lihat bagaimana Haris Farhan cara tersendiri dia mengambil selekoh di kedua selekoh ini. Dan dia di tempat yang ketiga. Ini adalah pusingan yang terakhir untuk kesemua pelumba. 1 dan 2 nampak sudah pun selesai. Tapi 3 dan 4 sekarang antara Haris Farhan dan Abdullah Koyum. Dan kita perhatikan sekarang ini bersebelahan di antara Hawid Farhan dan juga Abdullah Koyum masuk di selekoh ini. Tapi dipertahankan oleh Hawid Farhan. Dengan Koyum terjatuh. Tapi rasanya dari bahagian dalam adalah milik Haris Farhan. Dan Koyum yang tadi melakukan kesilapan. Dan sekarang ini Haris Farhan di tempat yang ketiga. Dari belakang Haris Farhan adalah Syafiq Rasul. Dan agak tenang untuk
Haris Farhan sekarang di hadapan Hafizah Rofa yang bermula dari belakang mengekori sahaja 20 minit hadapannya. Hafizah akan sampai di gasan penamat. Hafizah Rofa menangis perlumbaan. Alif Daniel di tempat yang kedua. Haris Farhan Farin di tempat yang ketiga. Dan kita lihat bagaimana tadi ini dia pasukan 1XOX 3KR Racing Team yang cukup terharu dengan kemenangan Hafizah. Hafizah memang kita kenali tahun lalu menang di sini. 2 kemenangan dan sekali lagi Hafizah melakukannya di sini. Dan kalau ikutkan ini adalah kemenangan kedua betul-betul buat Hafizah Rofa bagi musim 2022 ini. Dan Tapi Nasha, perebutannya cukup di cantik. tempat, tengok siapa tempat yang kelima. Oh, Firdaus Hamdan. Firdaus Hamdan yang bermula di petak yang terakhir. 24, ya betul 24. Firdaus sampai tempat yang kelima. Sayang sekali sewaktu kelayakan dia tidak dapat untuk melakukan masa yang baik kerana ketika itu dengan dia terjatuh. Terlebih dahulu kepada tempat yang ketiga untuk Muhammad Haris Farhan Baharin. Oleh DSP Idris bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Polis Daerah Tangkak untuk tempat yang ketiga. Tempat kedua adalah disampaikan oleh Encik Muhammad Amir Haikal bin Obed, Wakil Pengarah Daerah Tangkak untuk tempat yang kedua, iaitu Wan Alif Daniel Muhammad Asri, dan tempat pertama Muhammad Hafizah Rofa. Dari awal memang dia lakukan masa yang terpantas, latihan, kelayakan dia di depan, dan dia berjaya memenangi perlombaan kali ini. Dan kali ketiga, 3 kali dah dia tunjuk. Ya. 3 kali menang. 3 kali dia menang di sini. Dan anugerah pasukan oleh Encik Muhammad Fahmi Askandar, pengurus urusan penerajaan kumpulan komunikasi strategik Petronas, pada pasukan 1SOX 3KR Racing Team. Sekali lagi podium untuk CP125. Muhammad Hafizah Rofa, Muhammad Alif Daniel, Muhammad Asri, Muhammad Haris Farhan Baharin.